各位弟兄姐妹，我们再一次的来祷告，我们在这里祷告。Saudara-saudara kita sekalian masuk dalam doa. 天父，我们感谢你的恩典。 Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur 透过今天下午的敬拜赞美， biarlah kiranya melalui kebaktian sore hari ini 我们心里面再一次的被恩感， dan hati kami boleh dibangunkan 已经预备心来聆听主你自己的话语。 dan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. 但愿主你就在我们当中， Kiranya Tuhan hadir di 你 tengah-tengah 的 kami 圣灵运行在我们当中。 dan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati 那我们 kami. 所讲的，我们所翻译的，或者弟兄姐妹所聆听的， Apa yang disampaikan, apa yang diterjemahkan dan bagi yang mendengarkan, 我们都被你的圣灵所得着， semua boleh mendapatkan banyak berkat. 以至于我们要走在主你的真理里面， Kami mau berjalan di jalan yang benar. 以致我们愿意摆上自己， Kami mau bayar harga untuk Engkau 为 ya 主 Bapa. 而活。 Untuk Engkau ya Bapa. 谢谢主听我们的祷告， Terima kasih Tuhan telah dengar doa kami. 乃是奉靠主耶稣基督的名求 Yang 的。 kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 那今天我要讲的多国的父， Tema sore hari ini yaitu Bapa banyak bangsa. 真的很不简单。一个多国的父，我们看圣经讲，我们的亚伯拉罕，这是多国的父是什么意思呢？ Kita melihat di dalam Abraham Bapa segala bangsa. 那我们看创世纪第12章1到4节。 Mari kita buka kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. 那中文的我们一起来读，印尼文的也是我们先读中文和印尼文哈。 Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu ayat 1 sampai 4. Setelah itu dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. 我们用齐音的好了，中文的、印尼文的，中文的、印尼文的。 Oh, kita silih berganti saja bacanya. OK， 好，中文的我们一起来，12章1节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。” Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 我必教你成为大国，我必施福于你，叫你的名伟大，你要叫别人得福。 Ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 还有我们第3节，为你祝福的，我必施福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。 Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 最后一节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也同他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年75岁。 Ayat terakhir itu ayat 4, Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 好，我们再看第11章的最后一节，31节Kita coba lihat lagi kitab ，11章前面的 yang Kejadian 11, 最后一节，31节。 ayat yang terakhir, ayat 31. 好，我先读中文的哈。这里告诉我们说，他带着他的儿子亚伯兰和他的孙子哈兰的儿子罗德，并他的儿夫以亚伯兰的妻子撒拉，出了加勒底的乌俄，要往迦南地去。他们走到哈兰，就住在哪里。 Ayat 31, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, waktu anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. 你们注意看一下哈，
Coba tolong 因为我 perhatikan. 们读过了嘛这里告诉我们说，他啦带着他的儿子亚伯兰，亚伯兰的爸爸是谁？ Tera membawa Abram anaknya. Abram bapaknya siapa? 他啦，对，没错，他啦带着他的儿子亚伯兰和他的孙子哈兰的儿子罗德，就是他的什么呢？ Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anaknya Haran. 表示亚伯兰跟罗德的关系是什么？伯兰，侄子 ，OK， 知道了并他的儿孙亚伯兰的妻子撒拉，出了加勒底的乌尔，他们沿线住的地方。 Mereka pergi bersama-sama ke Ur Kasdim, 乌格斯丁就往迦南地去， ke 走到 Kanaan, 哈兰，就住在哪里？ dan mereka menetap di sana. 为什么圣经会有这样子的解释呢？ Di sini kenapa Alkitab dengan sangat rinci sekali menyatakannya? 他们从乌尔的加勒底这个地方，加勒底是一个民族从乌尔这个地方，他们就往哈兰去了。 Mereka dari Ur Kasdim ini pergi ke tanah Haran. 那哈兰跟加勒底的乌尔，他们都拜太阳神的，夜神月亮。 Mereka saat itu mereka menyembah dewa matahari. 妈妈他啦就是亚伯兰的父亲，他也是在那个地方。 Tera adalah orang tuanya Abram. 那他们是办什么的工作呢？他们事业是什么呢？ Latar belakang mereka apa? Pekerjaan mereka apa? 原来他们是做偶像的。 Sebenarnya mereka adalah pemahat berhala, pematung. 那他们就在那边造了很多的夜神，叫那些所有的地方的人，无论是在乌尔的以前的，一直到现在他们挪到哈兰的，都是他做了这种的工作。表示说亚伯兰就在这个家族里面，偶像的家族里面长大的。 Di sini menyatakan Abram hidup dalam lingkungan di mana orang tua mereka membuat berhala, patung-patung berhala. 所以那个地方是亚伯兰长大的一个地方。 Tempat itu merupakan tempat di mana Abram dibesarkan. 无论他在加勒底的乌尔，或者搬出了哈兰，就是他们住在那个地方。 Di mana Abram tinggal di situ. Abram hidup di dalam lingkungan yang menyembah berhala. 但是他的父亲到了205岁，就死在这个野地的地方。 Tapi orang tuanya umurnya 250 tahun mati di Haran. 那当时的时候， Waktu itu 就对亚伯兰说话了。 Waktu itu Allah berbicara kepada Abram. 上帝怎么说呢？我们看第4章的第1节。 Apa yang Tuhan firmankan kepada Abram? 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本住父家，往我所要指示你的地方去。” Di situ berfirman Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. 弟兄姊妹， Saudara-saudari 上 sekalian, 帝的话很清楚的跟亚伯兰说什么呢？ firman Tuhan kepada Abram dengan sangat jelas, 因为你要离开本地 kamu harus tinggalkan Haran, daerah asalmu. 那你要离开本地是什么意思？ Apa arti meninggalkan daerah asalmu? 不要忘了，那个时候亚伯兰已经几岁了？ Jangan lupa, pada waktu itu Abram umur berapa? 上帝呼召亚伯兰只有几岁？ Allah memanggil Abram pada waktu itu sudah umur berapa? 75 75岁的一个 Umurnya 老人 sudah 75 跟 tahun. 我差不多。 Seperti umurnya Pak Yunus.
你要叫我离开我的relasi，我的关系当中，我告诉你不简单。Apabila kita mau dipindahkan posisi kita di daerah di mana kita sudah berumur 75, tidak mudah dan tidak gampang. 比如说，我现在住在台北， Seumpama saya tinggalnya di daerah 20 Taipei. 多年我在台北， 20-an tahun saya tinggal di 你 Taipei. 说要叫我住在桃园， Apabila mau suruh saya tinggal di Taoyuan, 我有一点不习惯。我不知 mungkin 道 saya 你怎么想 secara kebiasaan saya tidak betah. 比如说，要是跟香美他们住在内坜，你叫他们住在高雄，他们不一定要。 Seumpama kita tinggal di Neli, suruh tinggal di Kaohsiung, belum tentu kita mau. 那Nina 说她要寻找工作，有工作在台北，不一定她要去耶。 Apabila seperti Nina mau cari kerja tapi di Taipei ada kerja, belum tentu Nina mau ke Taipei. 因为习惯了， Karena sudah terbiasa di tempat 我的 asal. 师母跟不要离开北投，你知道吗？ Ibu Pendeta Yunus tidak ingin meninggalkan daerah Beito. 因为他知道北投有一个超市场， Karena Ibu Yunus mengerti dengan jelas di Beito itu ada satu pasar 他 yang 知道哪一个地方卖便宜的，哪一个地方比较吃的。如果你这个新的地方，他就我们那时候住在这边嘛， kita di mana Ibu Yunus akan lebih jelas di mana pasar yang jual barang lebih murah. 因为我们上2个礼拜儿女住在这边，我们就在南投市场。 Kita pernah tinggal di sini kurang lebih 2 minggu. 南 Kita 投市场对不起， dekat Nanmen Sejam sini. 哇，他进去的时候很多东西，他说怎么豆腐20多块，你们70多块。 Di sini harganya beda dengan daerah di mana Beito. 哇，他说我不习惯，那这住下去他就要回去台北了。 Kalau tinggal terus di sini, saya tidak betah, saya mau balik lagi ke Beito. 何况当时亚伯兰，他跟他爸爸死了，他还是要重操旧业嘛，这个工作谁来做啊？ Di mana Abraham ayahnya sudah meninggal, dia harus meneruskan akan pekerjaan dari orang 如 tuanya. 果他生意做的已经失败了，他还跟他亲戚朋友借钱，对不对？ Apabila orang tuanya gagal dalam usaha dia, mungkin dia bisa pinjam ke 因为他 saudara-saudara 认 yang 识 lain. 很多的朋友啊， Karena Abraham sudah banyak mengenal akan tetangga dan lingkungan. 但是现在上帝说你要离开你本地哦， Tapi saat ini Allah berfirman pada Abraham, kamu harus meninggalkan daerah asalmu saat ini. 你要不要？ Apakah 你 kita 敢不 mau? 敢？ Beradikah kita 这是一 menerima 种 ini? 挑战呢。 Ini satu tantangan buat kita. 因为圣经告诉说，当亚伯兰离开他的时候，还不知道他住在哪里。 Waktu di dalam firman mengatakan Abraham baru meninggalkan tempat asalnya, dia tidak tahu di mana dia akan menuju. 这是以后我们再来看哈。 Ini nanti kita akan bahas lebih lagi. 上帝说很清楚的说，你要离开本地。 Allah berfirman dengan jelas kepada Abraham mengatakan kamu harus meninggalkan daerah asalmu. 第二是什么？ Yang kedua, 本住。亚伯萨姆， dan juga meninggalkan bangsamu, 你要离开你的亲戚朋友。 juga meninggalkan sanak saudaramu. 哦，我们第一次来台湾的时候，真的举目无亲啊！ Kita pertama kali masuk ke Taiwan, kita juga kayak orang kebingungan. 不是我们没有亲戚。 Oh, tidak ada saudara-saudara family. 如果不是神说你要经验神学，我才不要来这样子。 Kalau seumpama saya tidak ada motivasi untuk belajar sekolah 我 teologi, 们是有目 saya 的 tidak 来的 mungkin mau 地 datang. 方。 Kadang saya datang ke Taiwan ada motivasi. 但是神说亚伯拉罕，你要离开本地本住的时候，他不知道往哪里去。 Tapi di sini Allah berfirman pada Abraham, kamu harus meninggalkan tanah asalmu dan negerimu. Dia sama sekali tidak jelas tanah yang mana yang akan dia tuju. 弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 我记得我从我的巴拿马要到加卡达， saya ingat waktu saya dari Palembang mau ke Jakarta. 我那时候年纪25岁。 Waktu itu umur saya 25. 啊，我说我要来到加卡达打拼了， Saya mau coba-coba adu untung ke Jakarta, 不然到了。 merantau.
我能够25岁没有带着枷锁，没有是谁，对不对？ Saya umur waktu itu 25, saya tidak bawa siapa-siapa, saya datang sendiri, saya bisa. 那亚伯拉罕呢？他有妻子，又有侄子，要带着这么多人。 Tapi Abraham waktu itu dia ada istri, ada ponakan, dia harus banyak bawa pasukan. pasukan真的pasukan，你知道他带多少个人啊？ Dia banyak sekali bawa orang. 你知道亚伯拉罕他是一个什么人？他是财主哎。 Abraham adalah pemilik jutawan pada saat itu. 那他怎么呢？我告诉你，你看第17章，创世纪第17章。 不是第17章，我看一下哈，对不起啊。好，他带了他的，听说罗德被掳去了。罗德，你听Lot dia bawa Lot. bukan, dia Lot ditawarin sama orang lain, ya. 结果呢，他知道罗德，我们来看一下好了，就是创世纪第14章第14节，对不起。 Kejadian 14 ayat 14. 章14节，你看哈，亚伯兰听见他的侄儿就是罗德被掳去了。 就率领他家里生养的精炼壮丁318人，这追到Dan。 Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang untuk terlatih yang yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. OK， 那如果你从这节经文你稍微了解， Dari sini coba kita belajar mengerti akan ayat ini. 当上帝的呼召 Ketika 亚伯兰的时候， Allah berfirman pada Abraham, 你要离开本地 kamu harus meninggalkan tanah 本 asalmu, 族， negerimu. 还有带领多少多人？ Dia harus bawa berapa orang? 我告诉你，我当时25岁来到加拿大，我能够换过，但我一个人啊。 Saya waktu meninggalkan Palembang umur 25 karena saya seorang diri. 但是这个75岁一个老人， Tapi ini Abraham yang sudah berumur 75 tahun. 要带领300多位的一个壮丁耶， Dia harus membawa 318 pasukan. 然后这个壮丁一个壮丁一个家庭有他的太太有孩子什么等等的，你单单住的房子，亚伯拉罕要做多大的一个建筑物？ 一个房间一个房间有300多个房间。 Dia harus bawa 318 pasukan di mana mereka juga punya istri dan anak. Kita bayangkan berapa akomodasi yang Abraham harus sediakan buat mereka. 你就晓得当上帝怎么呼召他的时候， Kita ingat ketika bagaimana Allah berfirman pada dia, 竟然带着这么多的家族， dia bawa begitu banyak pasukan yang sudah berumah tangga. 最后一点，你要离开你的父亲， Dan juga yang terakhir juga harus meninggalkan ayahmu. 从很有钱的一个人，突然间要做游牧民族的生活， Dari hidup 不简 yang 单。 berkecukupan harus meninggalkan semuanya untuk memasuki dalam kondisi yang tidak berkecukupan. 然后他告诉你说，你已经今年75岁了， Dan saat ini kamu sudah berumur 75 tahun, 25岁了， bukan 25. 看到自己身体已经像我这样子有
已经开过刀的脚，有大指甲的脚。Sudah umur 75, kondisinya sudah tidak prima lagi. 当我看到林口这样子弯上去的时候，我跟我自己说，我真的不能跑不动了，真的。 Saya ketika melihat Linko tanyakannya banyak kelok-kelok, saya sudah pusing. 你看亚伯兰信心强不强？ Kita lihat bagaimana Abraham umur 75然后 tahun 上帝对他说 dan Allah berfirman 亚 kepada 伯拉 dia, 罕呐， Abraham, 我必叫你成为大国， saya mau membuat kamu menjadi orang besar, negara besar. 我必赐福于你， Saya akan memberkati engkau 叫你的名伟大， sehingga bangsamu menjadi besar 你要叫别人得福。 dan membuat namamu masyhur. 但是我们知道亚伯拉罕他是多国的父是怎么来的？ Kita melihat bagaimana Abraham bisa dijuluki bapak segala bangsa. 因为他上帝说你要得儿子， Ketika Allah berfirman, kamu akan memiliki seorang anak. 他的80多岁还得不到神所应许的。 Tapi waktu umur 80-an masih belum punya anak. 撒拉也建议他说：“我的家人就是虾甲埃及人，就给你当着我要生的儿子。” Dan istrinya Sarah mengusulkan akan pembantunya untuk menjadikan istri dari Abraham. 结果真的生了以实玛利。 Usulnya ini akhirnya jadi dan melahirkan anak namanya Ismail. 上帝说：“不是这一个的， Tapi Allah berfirman, anak ini bukan anak yang bukan 但是 daging. 印这是亚伯拉罕的儿子。 Tapi ini memang anak ini anak Abraham. 上帝就祝福他， Allah memberkati dia. 但是他不是上帝所应许的。 Tapi Ismail bukan Allah yang berkehendak. 但是上帝也眷顾他。 Tapi Allah juga memberkati dia. 现在成为很多中东的国家，他就把亚伯拉罕当着他们的祖先。 Dia menjadi besar di negara Asia 因为回教跟我们非常的接近， sehingga agama Islam dengan agama Kristen 大家 sangat 就把亚 mirip. 伯拉罕当着自己的祖先。 Semua menganggap Abraham sebagai bapak nenek moyang 但 mereka. 是我们是以撒，他们是以色玛利。 Orang Kristen memegang Ishak, tapi Islam memegang Ismail. 不是巴利，orang Israel pegang Ishak. ya itu Ismail ya orang Arab gitu ya. Ya, 所以你就看到这是多国的父， Kita melihat Abraham dijuluki bapak banyak bangsa 而且要叫你给别人得福。 untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 弟兄姊妹，这个两个国家怎么代替怎么当的国家，对不对？ Kedua bangsa ini mewakili banyak bangsa. 怎么都是多国的父呢？ Bagaimana 怎 menjadi 么很多国就是两国嘛？ hanya dua bangsa, hanya dua negara? 有没有问题啊？圣经 Apa ada masalah kita? 有没有问题？有，有问题，对不对？ Ada masalah? 我们讲多国的不一定很多国家嘛，就要哇， Banyak bangsa, mestinya banyak sekali bangsanya. 为什么只有以色列？ Kenapa hanya Israel, 只有那个回教？ Islam, 那佛教呢？ Buddha, 印度教呢？ India? 都没有了嘛，对不对？ Apa tidak ada? 那个是国家，我们整个世界怎么多一个200个国家？ Negara apa cuma dua? 那这个世界有没有问题啊？ Apa ada masalah dengan kita? 上帝说：“我要教你成为大国，是单一的单数，弟兄姊妹。 Allah mengatakan kepada Abraham, aku akan menjadikan kau bapak segala bangsa 这 itu 种 pada 的 tunggal. 单数要从亚伯拉罕、以撒，一直雅各，一直流下来，流到耶稣的身上。 Ini urutannya Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai ke Yesus. 当我们看一节圣经的时候，加拉太书 Kita coba lihat kitab Galatia. 加拉太书第3章的16节，当神说我要赐福给你的子孙，
让他做多国的父的时候，原来是对着单字。我们来看16节， Kita melihat Galatia pasal 3 ayat 16。 Galatia pasal 3 ayat 16. 我应许的也是像亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说终子孙，乃做许多人，乃是说你哪一个子孙只做一个人，就是谁？基督。有没有？第3章第16节。 Galatia 3 ayat 16 di sini mengatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. 那如果以多国的父， Apabila Bapa segala bangsa, 亚伯拉罕是成为2个的，对不对？2个国家， Abraham mewakili 2 negara, 或者回教国家也好， juga boleh negara Islam juga 但 boleh, 是这没有代表整个世界。 tapi tidak mewakili seluruh dunia. 但是当我们看加拉太书的时候，我们直接了解，原来他所指的这位乃是耶稣基督。 Tapi dari Galatia 3 ini kita melihat arah tujuan yang Tuhan firmankan itu arahnya untuk menitik beratkan, yaitu Kristus. 毕竟我们在耶稣基督里面的，我们也是亚伯拉罕的子孙，我们也是他的后裔，所以他是做多国的父。 Kita dalam Kristus, kita adalah turunannya Abraham dan Bapa segala bangsa. 如果从耶稣基督把他升到21世纪的今天， Apabila Yesus dimasukkan ke dalam kategori untuk abad 21 ini, 亚伯拉罕是多国的父吗？ Abraham adalah Bapa segala bangsa. 是不是？ Betul kan? 我们承认他是我们的祖先嘛。 Kita mengakui dia adalah nenek moyang kita, Bapa segala iman kita. 所以我们从这个角度来看的时候， Dari segi ini kita melihat 所有基督徒都承认亚伯拉罕，我们是他的后裔。 semua orang-orang yang percaya, orang Kristen percaya, Abraham adalah Bapa segala bangsa kita. 感谢主的恩典。 Terima kasih pada 他 Tuhan. 说：“我必叫你成为大国，我不赐福于你，叫你的名伟大，你也叫别人得福。” Allah mau memberkati dia dan juga menjadi besar dan semua orang mendapat berkat atas diri Abraham. 第4节，亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了，罗德也他同去。亚伯拉罕出哈兰时候年75岁。 Kita kembali lagi ke kejadian tadi. Kejadian 呀，第12章第 12 12 ayat 4. Pergilah Abraham lalu seperti difirmankan Tuhan padanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. 我们又看到另外一节经文， Kita melihat ayat yang lain. 这里告诉我们说， Di sini mengatakan 亚 bahwa 伯拉 Tuhan, 罕是神的朋友。 Abraham adalah temannya Allah. 弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 当神说我要做你的朋友的时候， ketika Allah mengatakan kepada kita mau menjadi teman, 当神说我要做亚伯拉罕的朋友的时 ketika 候， Allah mau menjadi temannya Abraham, 我又把我所有要做的事情，我跟他说。 apa yang saya mau kerjakan saya bicarakan pada dia. 所以你是做神的朋友多美妙啊！ Alangkah indahnya menjadi 耶 sahabatnya 稣 Allah. 也是说他愿意做我们知心的朋友，有没有？ Yesus juga pernah berkata, saya ingin menjadi teman kita. 如果他成为知心的朋友，表示说耶稣愿意跟我们同工。 Allah menyatakan ingin menjadi temannya kita itu menjadi rekan kita dalam kehidupan kita. 你看，我们有几节经文，圣经特别强调亚伯拉罕是他的朋友。 Di sini dalam Alkitab kita melihat bagaimana Allah menegaskan Yesus menjadi temannya Abraham. 为什么他一直要在圣经里面好几处圣经一直说亚伯拉罕是我的朋友？
Kenapa Allah mau menegaskan terus-menerus Abraham adalah teman saya? 我们来看历代志下2 Tawarik Kita lihat 2 Tawarik 第24章第7节。 pasal 20 ayat 7.好，我们的上帝啊，你不是曾在你民以色列面前弃住这地的居民，将这地赐给你的朋友亚伯拉罕的后裔，永远违约吗？ Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? 上帝在为亚伯拉罕开路，虽然他说我要为你成为大国，上帝还是负起他应付的责任。Allah membuka jalan kepada Abraham. 所以你就看到神的手，当他跟亚伯拉罕说你要成为大国的时候，亚伯拉罕他的恩手的神在继续不断的带领他，师傅跟他的朋友亚伯拉罕以他的后裔永远为业，神的这个线不会中断的。 Ini janji Allah kepada Abraham ingin menjadi sahabat dan selalu memberkati dia, tak pernah terputuskan perjanjian ini. 这告诉我们什么呢？ Ini mengingatkan kita hal apa? 告诉我们神对我们的应许。 Allah berniat berjanji kepada 他 kita. 从来不会中途断绝我们跟他的关系。 Perjanjian Allah dengan kita tidak pernah diputuskan. 他师傅我们，他要负责到底。 Dia akan memberkati kita sampai 当我 selama-lamanya. 们看到亚伯拉罕他离开本地本族父家的时候，神的手从来没有离开他。 Ketika Allah memberkati dia dan tangan Tuhan tidak pernah lepas dari Abraham. 当我预备，我感谢主，我说原来我们的神是他讲的话，他要负起他的责任，对你跟我的生活当中，他处处的用活住、引住、引导你、引导我。 Allah selalu tidak putus-putus ya, selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita 以 sehari-hari. 赛亚书41章第8节， Di dalam kitab Yesaya 第41章的第8节， 41 ayat 8. 唯你以色列我的仆人雅各所要拣选的我的朋友，从他的上面雅各有没有？老班的，对 Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. 老巴兰的后裔，神要祝福。 Keturunan Abraham yang kukasihi. 我前前的朋友亚伯兰后裔就要祝福，主祝福。我们再看新约圣经雅各书2章23节。 Kita coba lihat lagi kitab Yakub pasal 2 ayat 23. 第2章的23节。 Pasal 2 ayat 23. Yakobus 只就应验经上所说，亚伯拉罕信神，就让他为义，又是称为上帝的朋友。 Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 这里告诉我们说，亚伯拉罕信神，就算他为义。 Abraham percaya kepada Allah karena Allah memperhitungkan hal itu. 这应验上帝所说的话， Sesuai dengan 他 perjanjian 不单成为多国的父， dia bukan hanya menjadi
berbangsa banyak bangsa. 他跟成为信心之父。 Dia bukan hanya menjadi bapak banyak bangsa, dia juga menjadi 他的 bapak 信 segala 心之 iman. 父哪里来的？ Dari mana kitab ini mengatakannya? 我相信没有一个人像他这样， Saya percaya tidak ada seorang pun yang seperti Abraham. 所以他被称为信心之父。 Maka dia dijuluki bapak segala iman. 那我们来看罗马书第4章17节， Kita lihat Roma pasal 4 ayat 17. 这里告诉我们亚伯拉罕所信的是叫使人复活，使无变有为从使无变为有的神。第17节。 Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah. 呀，他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立他做多国的父。 menjadi bapak segala bangsa. 在他在无可指望的时候，应信人有指望，就这里做多国的父。 Menjadi bapak yang kutetapkan menjadi bapak segala banyak bangsa. 感谢主，弟兄姊妹。 Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. 真主先前所说，你的后裔要如此。第19节，他将100岁的时候，虽然想到自己身体如同已死，撒拉的势力已经断绝，他的信心还是不软弱，因为仰望上帝的应许，总没有硬不心，心里起了疑惑，反倒硬信心得以坚固，将荣耀归给神。 Ayat 19 dan 20, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercaya maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 从75岁，神应许要给他孩子。 Dari umur 75 Allah berfirman pada dia mau memberikan keturunan. 你是瞎假生的以色玛利，他说不是，我要给你的不是他，这还是撒拉的身上。 Saya ketika pembantu yang melahirkan Ismail dan bukan, dia bilang saya mau dari rahimnya Sarah. 当亚伯拉罕将近100岁的时候， Ketika Abraham mau memasuki umur 100 tahun, 撒拉那时候已经90岁， Sarah waktu itu sudah umur 90, 差10岁。 beda 10 tahun. 上帝说，就是他在明年还要生一个儿子，就是我所应许的。 Allah berfirman pada Abraham, di diri Sarah lah saya berkenan untuk anak yang akan dilahirkan. 真的，从今天我们看，从一些角度，90岁还能够生孩子的妇人，我想没有几个，对不对？ Dari ilmu kedokteran kita lihat wanita yang umur 90 yang bisa melahirkan tidak banyak. 没有，好像没有，好像没有，本来就是没有。不是tidak banyak，本来没有， Tidak mungkin. tidak mungkin。真的，那这就是神迹啊！ Ini suatu keajaiban. 亚伯拉罕看到这个神迹， Abraham melihat keajaiban ini. 我已经没有能力了， Saya sudah tidak 我 berdaya. 太太的月经已经停了， Istri saya juga sudah menopause, 没有办法。 tidak berdaya lagi. 你们笑死！ Betul tak? Datang bulan. Menopause betul. 应该那个什么？ Benar, nggak salah. iya，还留得孩子， Sudah mati haid masih bisa beranak. 人们妈提。但是那个时候就是神迹发生。 Itulah keajaiban. 但是过了他几岁以后， Ketika lewat berapa umur, 上帝就跟亚伯拉罕说 Allah berfirman lagi kepada：“ 你 Abraham. 要把你的儿子。” Allah berfirman pada Abraham, kamu harus 你看很奇妙吗？ ambil anakmu. 我们在看哦，上帝真的对我们哦，上帝常常就是用一点一滴的在试探。 Allah
pakai berbagai cara untuk menguji imannya Abraham. 我们看哈、你看，我们看22章创世纪， Kita lihat Kejadian pasal 22. 有没有？自事之后，神要应验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”亚伯拉罕随时就预备心，就向神呼召他的时候，他就听了。这时候，神对亚伯拉罕说：“我在这里。”亚伯拉罕说：“我在这里。”第二节，神说：“你要带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，要在那个指示你身上把它献为燔祭。” Allah berfirman pada Abraham, katanya Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasih yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. 我相信那时候，以撒已经40来岁了。 Saya percaya 30。 umurnya Ishak pada saat itu mungkin sudah puluhan. 所以那个时候，神就对亚伯兰说话。 Waktu itulah Allah berfirman pada Abraham. 一定这个孩子，亚伯兰非常爱他。 Dan saya percaya Ishak sangat-sangat disayang sama 就像 Abraham. 我爱我的孙子一样。 Seperti saya mengasihi, seperti kita mengasihi akan anak 因 cucu 为上 kita. 帝看亚伯拉罕每天早上就不跟我说话，在跟他的孩子说，没着陪着他的孩子，对不对？爱孩子嘛，这个天经地义的事情。 Abraham mungkin saya itu sangat sayang sekali pada Ishak dan sering ngobrol, sering memperhatikannya. 你会扁开期待他孩子的在那抱他的孙嘛，对不对？那是很显明啊，爱的一个表现嘛。 Ini sangat alamiah sekali di mana kita mengasihi anak cucu kita. 何况亚伯拉罕已经100多岁了， Apalagi Abraham saat itu sudah umur 100 punya satu 他 anak. 孩子玩在一起， Dan ini satu hal yang wajar 上帝就看在眼里面了。 dan sudah di dalam perhitungan Allah. 上帝说：“亚伯拉罕，你会不会忘记我啊？” Allah berkata, Abraham, apa kamu bisa lupa akan saya? 所以第2节上帝就说了。 Maka ayat kedua Allah 记得怎 berfirman, 么爱你的孩子。 kamu begitu mengasihi anakmu. 你看上帝怎么说？第2节，上帝说：“你带着你的儿子， Ambil anakmu, 就是他的唯一一个儿子。 yaitu anak yang kau kasihi satu-satunya, 怎么会变？就是你独生的儿子。 anak tunggalmu itu. 哇，那个心会不会在纠结？ Waktu 你的儿子， Allah berfirman demikian, Abraham mendengar gitu, apa Abraham merasa ciut hatinya? 你的儿子， Anakmu, 你独生的儿子， anak tunggalmu, 你有第二了，对不对？ gak ada yang 还有 kedua. 什么呢？ Yang 你 lain 所爱的以撒。 ditambah lagi anak yang engkau kasihi yaitu Ishak. 怎么显明的一个护照？ Ini perintah atau Allah perintahkan pada Abraham itu sangat mendetil sekali. 他说什么？你所爱以撒往摩利亚地去，我要指示你在上把它献为燔祭，把它烧了。 Kamu bawa anak yang kau kasih Ishak ini ke tanah Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. 如果你听到这样子的护照，你敢不敢？ Apabila kita mendapat perintah dari Allah demikian, apakah kita berani untuk melakukannya? 如果这个护照临到我身上， Apabila perintah ini diberikan pada saya, 我会跟神说： mungkin saya bisa berdalih pada Allah. 神啊，我已经等了25年， Mungkin saya bisa berdalih, Tuhan, saya sudah nunggu 25 好不 tahun. 容易我等到了， Tidak gampang loh Tuhan, saya sudah tunggu. 我100岁了， Umurku 我 sudah 太太 100 tahun. 90岁了， Istriku sudah 100 也 tahun. 是你给我的。 Ini juga Tuhan berikan 你 pada 怎 saya. 么把你已经给我的这个拿回去呢？ Kenapa sudah diberi mau diambil lagi? 你给我的就是我的了。 Sudah diberi ya sudah 如 milik 果你 saya. 不要给主，当时你就不给我，我就不会有这样子的
绞痛。 Kalau tidak diberikan, jadi saya juga tidak mungkin merasa berat sekali 如果 untuk. 是你给我的，你就给我吧， Kalau sudah diberi, ya berikanlah kepada saya. 不要再拿回去了。 Jangan diambil. 如果你要拿回去，你当时就不要给我。 Kalau memang mau diambil, ngapain dikasih kepada saya terlebih dahulu? 会不会有没有这样子？ Apa kita bisa berdalih demikian? 弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 多少时候 banyak kali 我们的生活、 dalam kehidupan kita, 我们的金钱、 dalam keuangan kita, 我们的财富、 dalam harta kekayaan kita, 我们的健康， kesehatan kita, 我们都会跟上帝狡辩。 kita banyak sekali berdalih pada Allah. 上帝啊， Tuhan, ah, 你是不给我， berkatilah saya. 为什么你要拿去呢？ Kenapa sudah diberkati mau 既然 diambil? 你是不给我，就是我的嘛。 Kalau sudah diberkati, ya itu sudah 为什 milik 么你要 saya. 带回去呢？ Kenapa mau diambil 如果 lagi? 带回去，你当时就不要给我 Kalau 啊。 memang diambil lagi, ya dari awal jangan usah kasih saya. 对， Maka itu 有一天我得了癌症， saya mendapat kanker. 我说神啊， Ya saya bilang, Tuhan, 为什么你要给我这个病？ kenapa Tuhan berikan penyakit ini kepada saya? 你给我这样好的身体， Kalau Tuhan berikan pada saya tubuh yang baik, 我为什么要得这个病？ kenapa saya harus menderita penyakit ini? 如果你给我这个病， Saya mendapat penyakit ini, 你要叫我回去， saya mau dipanggil, 我哪里要回去？ saya mana mau Pak? 我好好的， Saya masih baik, 我有很多的事情， saya masih banyak 我很 urusan, 多的服饰， saya banyak 我 pelayanan, 要去，还要去那个普里那边， saya masih mau pelayanan kulit, 我要去林口， saya masih mau 我 melayani 要 Lingko, 还要来给他一对， saya mau masih ke GKI Ini kan Taiwan. Taiwan. Jangan panggil saya. 会不会？ Apa bisa 对 demikian? 吗，弟兄姊 Tidak 妹？ bisa. Bisa 我 demikian. 们会不会这样子？ Mungkin kita bisa berkata 我 demikian. 们会跟神在那里讲， Mungkin kita bisa berdebat sama Allah. 你为什么？ Kenapa demikian? Kenapa 弟 Tuhan? 兄姊妹， Saudara-saudara 让 sekalian, 我们知道这一切原来都没有的， ketika kita mengetahui segala sesuatu sebenarnya tidak ada, 变成现在有。 sudah menjadi ada. 如果再拿回去，那个是神的心意啊。 Apabila diambil kembali, itu memang sudah kehendak Allah. 我没有好争辩的 Kita tidak bisa berdalih apa-apa. 无言。 Kita tidak bisa 如 berdalih. 果是神要的， Apabila Allah 你 mengizinkan, 看，当亚伯拉罕， kita melihat 我 ketika 为什么 Abraham, 讲他是信心之父？ kenapa kita bisa mengatakan Abraham adalah 当 bapak 神说 segala 你 iman? 把你的儿子，你独生的儿子，你所爱的，带到摩利亚山去， Ketika Allah berfirman pada Abraham, bawalah anak yang kamu kasih Ishak itu ke tanah 把他 Moria, 杀了， sembelih dia 成为燔祭。 dan berikan pada korban sembelihan. 他不敢跟他太太说， Dia tidak berani untuk berbicara pada 上 istrinya. 帝说他一大早带着他的佣人仆人就默默的离开。我想是3、4点的4、5点，他太太就睡觉的时候，明天早上看孩子没有了。 Dia pagi-pagi sekali dia sudah bawa Ishak dan pembantu-pembantunya untuk menuju ke tanah Moria. 为什么他不跟他太太商量？ Kenapa dia tidak berdiskusi sama istrinya? 为什么？ Kenapa? Karena istrinya bisa bilang bisa melawan, bisa berantem kan? dia bisa Kemungkinan melawan Abraham. Iya. bisa suami istri bisa 100多岁在那边打架，对不对？ kemungkinan bisa terjadi pertengkaran antara Abraham dan Sarah. 一个要一个不要嘛， Ada yang satu mau satu tidak. 要不然就带去了。 Maka Abraham bawa 所 dan 以这一件事情给保罗看到了。 hal ini sudah dilihat oleh Rasul Paulus. 保罗怎么看呢？ Bagaimana Paulus melihat? 还有一点时间哈，OK，这一点我快就结束了哈。我们看刚才我们读的罗马书第10章的第 Kita coba melihat lagi kitab Roma yang tadi pasal 17节， 4 ayat 亚伯 15. 兰他信的就是叫死人复活、使无变为有的神。 Allah yang dipercaya Abraham itu Allah yang hidup, menghidupkan orang mati, yang menjadikan firman menjadi tidak ada menjadi ada. 弟兄姊妹，亚伯 Saudara-saudara, 兰为什么他称为信心致富呢？ kenapa Abraham bisa disebut bapak segala iman? 因为他看到上帝创造这个宇宙的时候， Ketika dia melihat Allah menciptakan alam semesta ini, 从无
变为有， Dari tidak ada menjadi ada. 对不对？但是亚伯兰没有看到死人复活这件事情， Tapi Abraham tidak pernah melihat orang mati dibangkitkan. 但是他所知道的，他的太太撒拉本来没有的变成有， Tapi dia melihat dengan mata jelas sekali dari diri istrinya, dari yang tidak ada menjadi ada. 阿门啊，弟兄姊妹。 Amen. 本来这个胎儿根本没有办法有的，已经90岁的老太婆，为什么会生？是从无变为有。 Dia melihat diri istrinya Sarah dari sudah tidak mungkin melahirkan, bisa melahirkan, dari yang tidak ada menjadi ada. 现在上帝要他杀死以撒， Sekarang Allah menyuruh, mengizinkan Abraham untuk menyembelih anaknya 他 Ishak. 更相信，他一定把他复活过来。 Dan dia akan lebih percaya lagi kelak Ishak akan 虽然 dibangkitkan. 没有一个始终从死里复活的一个真理、一个比例、一个看见， Walaupun dia tidak pernah melihat atau menyaksikan seseorang dibangkitkan dari kematian, 但是亚伯拉罕他的信心看见了。 tapi imannya melihat semuanya ini. 我们弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 哪一件事情比较容易的？ hal apa yang paling gampang? 从死里复活，或是从无变为有？ Dari mati bangkit atau dari yang tidak ada menjadi ada? 哪一个比较可能性比较大？ Mana kemungkinan yang lebih besar? 啊， Mati bangkit dari tidak ada menjadi ada. 哪 Mana 一 yang 个比较容易？哪一个比较困难？ mana yang gampang, mana yang sulit? Ada 两个都难 Dua-duanya susah. Astagfirullah. 啊，这 Kayak 样 yang mati. 从死复活比较容易，还比较难？ Bicara. 比较容易，对不对？ Itu ya. 啊， Bicara nampak. 比较难，对不对？ Bicara nampak. 从没有的变成有，比较容易的。 Itu ya. Dari mati bangkit lebih susah, dari nggak Mati ada jadi ada bangkit lebih lebih gampang. susah, Ah? Pak. Mati bangkit lebih susah, Pak. Lebih susah. Hmm. Kalau tidak ada menjadi ada, jadi itu gampang. Itu lebih susah. 我告诉你，神创造这个世界从无变为有，那个更难。 Saya beritahukan kepada kita semua, Allah menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, itu lebih sulit. 看不见的突然间有。 Ketika tidak ada menjadi ada, itu yang sangat sulit. 如果一个死了的人把他复活过来，神就抽一口气，他就复活过来，已经有了嘛。 Kalau membangkitkan, itu sudah ada orangnya, hanya ditiup napasnya lalu bangkit, itu 所以亚 gampang. 伯兰的信心从无变为有，他更相信，如果我们的神他的能力从没有变为有，使人复活，对耶稣对神来说是轻而易举的事。阿门吗？ Amin. Abraham menganggap Allah dari yang tidak ada menjadi ada itu sangat sulit, makanya untuk membangkitkan orang mati itu tidak ada mustahil bagi Allah. 感谢主。 Puji Tuhan. 所以亚伯兰信心就加强了，就把他的孩子砍下去了。 Sehingga Abraham dengan iman yang sangat kuat dia menyembelih anaknya. 上帝就看见了，上帝说不行， Ketika Allah melihat demikian, Allah bilang stop, jangan. 他已经经过试炼之后，他就成功了， Abraham sudah lolos dari 不但成为 pengujian. 多国的父，变成信心之父了。 Dia bukan hanya menjadi bapak segala bangsa, dia juga menjadi bapak segala orang beriman. 感 Amin. 谢主的恩典。 Puji Tuhan. 我们都没有强大的信心，虽然我们看到很多人死人复活，对不对？ Kita tidak punya iman demikian besar seperti Abraham, walaupun kita pernah lihat atau pernah mendengar orang mati dibangkitkan. 那时候没有， Tapi waktu zaman Abraham tidak ada sama 现在 sekali. 成为我们信心之父了。 Dia menjadi bapak segala orang 我 beriman. 们这荣耀归给神。 Kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Bapa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan pada kami untuk selalu
bersandar pada Tuhan, karena iman Abraham yang telah menguatkan kami. Tuhan, kadangkala kami menganggap remeh, kadangkala kami tidak kuat menghadapi segala cobaan, tapi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini sekali lagi berkata-kata pada kami, biarlah kami harus kuat seperti Abraham, sehingga iman kami boleh menjadi iman yang bisa membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.